Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Technical dan Fundamental Analysis. Jadi untuk hari ini kita ada tetamu undangan daripada Road to FTT, iaitu salah seorang trainer. Beliau adalah salah seorang trainer yang paling lama di dalam Road to FTT. Selamat datang kepada Encik Dani dalam talian. Ya, betul. Okey, Encik Dani, saya nak bertanya kepada Encik Dani tentang technical atau fundamental analysis, sedikit tentang NFP pada hari Jumaat ini yang banyak trader di luar sana ingin tahu tentang apakah persediaan dan apakah mungkin benda-benda yang Encik Dani tengok di dalam NFP itu sendiri. Sebagai contoh, mungkin apabila NFP itu berlaku, apakah tindakan Encik Dani ketika NFP sedang dikeluarkan? Okey, terima kasih saudara Iman. Okey, untuk menghadapi NFP ni, terutamanya nasihat saya kepada newbie terutamanya, fokus kepada apa yang kita perlu lihat daripada segi teknikal. Contohnya, sebelum ni kita ada trading bermula daripada H4, daily dan juga weekly. Maknanya masa persediaan sebelum NFP tu kita away dulu untuk mengurangkan risiko jika ada spike ataupun sebagainya. Tapi bagi yang mana dah mula faham bagaimana untuk kawal risiko, maksudnya boleh buat persediaan awal. Contohnya kita boleh lihat chart sekarang. Okey. Untuk persediaan awal pada gold terutamanya, kita boleh fokus sebenarnya di zon-zon time frame yang lebih besar. Okey, untuk mengatakan penurunan dan kenaikan pada gold untuk sementara ni, kita mesti melihat keadaan support resistance yang terdekat. Okey, untuk masa sekarang ini adalah zon-zon pada monthly saya besarkan, di mana kita boleh fokus untuk mencari buy di zon SEZ1. Maknanya ini adalah zon SEZ1 monthly. Walau bagaimanapun kita tetap fokus untuk kenaikan pada gold disebabkan CTU. Ini adalah candlestick trend pada monthly. Tetapi dalam masa yang sama, okey, ini yang contoh yang bagi newbie. Contohnya fokus untuk mencari buy di zon daily, bermakna apabila dia mencari buy di zon-zon daily, bermakna dia berpeluang juga untuk floating sehingga zon-zon SEZ1 monthly. Okey, apa yang saya katakan, apabila ada impact kuat, kita lihat sebelum-sebelum ni, jika ada spike ke bawah ni, adakah kita mampu bertahan? Maksudnya untuk daripada segi menghadapi news NFP ni, kita kena aware dalam keadaan semasa. Maksudnya bila mana untuk kita mulakan trading kita. Yang pertama adalah untuk newbie, kita fokus kepada away dahulu daripada H4 daily, kita away, kita tinggalkan dulu untuk pergerakan laju ketika news. Dan bagi yang mana sudah biasa dengan keadaan ni, maksudnya just tekankan pengawalan risiko. Maksudnya jika kita mula entry di zon-zon weekly MA SNR contohnya, kita tetap juga terdedah untuk penurunan sebelum ni. So daripada sini kita kena tahu untuk menguruskan floating di mana melibatkan risiko. Okey, daripada sini kita pegang daripada konsep apa yang kita belajar sebelum ni adalah risk tolerance untuk mengurangkan risiko. Contohnya you mula masuk di monthly ataupun weekly, fokus kepada risk tolerance. Maksudnya kita tetap kawal risiko walaupun kita fokus untuk kenaikan di time frame yang lebih besar. Okey, itu saja untuk setakat ni. Jadi Encik Dani, saya mungkin ada satu lagi soalan kepada Encik Dani, iaitu bagaimana Encik Dani melihat data NFP itu sendiri dari segi nombor yang dikeluarkan ataupun angka yang dikeluarkan. Apakah reaksi ataupun tindakan Encik Dani apabila melihat data yang dikeluarkan? Bagi saya, untuk melihat data ni, saya kebanyakan saya lihat daripada website investing.com, di mana contoh pada bulan lepas data mengeluarkan USD kuat, di mana kita boleh melihat penurunan gold di zon-zon SEZ1 monthly. Begitu juga pada hari Jumaat ni, kemungkinan kalau jika USD menguat lagi, kita fokus untuk mencari buy di zon-zon SEZ1 monthly. Okey, baik. Jadi saya mungkin ada soalan terakhir sebelum kita berakhir di sini, iaitu apakah
prediction Encik Dani untuk commodity gold secara khususnya dalam masa 2 atau 3 bulan lagi secara long term. Okey, berbalik kepada technical analysis, boleh kita lihat chart sekarang di mana tadi saya ada tandakan, boleh kita lihat chart di mana kalau kita lihat dalam keadaan sekarang dalam bentuk BB dan juga MA di sini, saya masih lagi fokus sideways pada beberapa bulan ni. Maksudnya selagi tak ada candlestick trend downtrend ataupun dia akan membuat CTU lagi pada monthly contohnya, saya akan fokus kepada CTU ataupun CTD di kawasan ini. Maksudnya jika tiada candlestick trend uptrend ataupun downtrend, maksudnya saya masih fokus sideways di zone MA SNR pada monthly. Bermakna berdasarkan CDS semasa saya tetap fokus CTU, bermakna saya masih positif untuk mencari buy sekurang-kurangnya di zone SCZ 1 monthly. Masih ada lagi beberapa pip lagi untuk penurunan. Saya tetap positif untuk mencari buy di kawasan MA SNR. Maksudnya di kawasan MA Pink dan juga di kawasan MA Purple. Ini adalah zon-zon TP maksimum bagi buy position. Maknanya untuk kita fokus long term, kita boleh fokus ini adalah maksimum untuk TP kita pada beberapa bulan ni. Maksudnya selagi tidak break kepada MA Purple. Tetapi jangan lupa untuk mengawal risiko juga, kita tetap bersedia jika sebarang kemungkinan penurunan ni berlaku. Maksudnya contoh, jika bulan hadapan close sebagai CTD, maksudnya kita tetap menunggu di zon-zon seterusnya di kawasan black line dan juga lower BB. Apa yang perlu kita fokus adalah exit plan. Ini yang paling penting dalam trading kita supaya kita dapat fokus di mana bila kita buat position buy ataupun sell dan sekiranya tidak mengikut apa yang kita predict, bermaksud kita mencari zon-zon exit supaya kita dapat selamatkan capital kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Dani untuk bersama kita dan kongsikan bagaimana untuk trading apabila berlaku NFP yang ramai trader sebenarnya ingin mengetahui bagaimana untuk trade di dalam apabila NFP berlaku. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik Dani untuk bersama kita dan terima kasih dan jumpa lagi insya-Allah di masa hadapan. Itu saja untuk hari ini bagi fundamental dan technical analysis. Jumpa lagi di episod seterusnya. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.